الحمد لله القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Amalan dan Keberkatan Bulan Sya'ban. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita kini berada dalam bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan, bulan yang mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaannya, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian khusus kepadanya, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan amalan soleh, khususnya berpuasa di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan lain sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Sya'ban. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah bulan yang manusia lalai daripadanya, berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, dan ia adalah bulan diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku, kata Nabi, aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang jemaah yang berbahagia, antara keistimewaan bulan Sya'ban, terdapat satu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, iaitu satu malam yang dinamakan sebagai malam nisfu Sya'ban. Pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat serta membuka seluas-luasnya pintu keampunan kepada hamba-hambanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampunkan semua hambanya kecuali orang yang mensyirikkan Allah dan orang yang bermusuh-musuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini membawa peringatan yang sangat besar kepada kita bahawa keampunan luas yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan pada malam nisfu Sya'ban boleh terhalang disebabkan dua perkara yang amat berbahaya. Pertama, syirik kepada Allah. Kedua, dendam dan permusuhan sesama manusia. Sedarlah bahawa selagi mana akidah tidak dibersihkan daripada pergantungan yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan selagi mana hati masih menyimpan kebencian, hasad serta keengganan untuk memaafkan,
maka rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh terhijab daripada kita. Justru malam yang mulia ini seharusnya menjadi medan untuk kita murnikan akidah dan menyucikan hati, agar kita benar-benar layak menerima keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang berbahagia, pada malam nisfu Sya'ban, umat Islam dianjurkan untuk menghidupkannya dengan memperbanyakkan ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab bahawa doa dimustajabkan pada 5 malam, yaitu malam Jumaat, malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Dan kelebihan malam ini turut disebutkan melalui hadis yang boleh dijadikan sebagai galakan untuk kita beramal, yaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li akthar min 'adadi sya'ri ghanami kalbi." Yaitu kata Nabi, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampunkan hamba-hambanya lebih ramai daripada bilangan bulu kambing Bani Kalb. Riwayat Ibnu Majah. Dan kabilah Bani Kalb yang dimaksudkan dalam hadis ini merupakan antara kabilah Arab yang terkenal dengan jumlah ternakan kambing yang sangat banyak, sekaligus menggambarkan betapa luas dan melimpahnya keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini yang dinamakan malam nisfu Sya'ban. Sidang Jumaat yang dimuliakan, hiasilah malam nisfu Sya'ban dan malam-malam yang lain dengan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bangun bermunajat melalui salat sunat tahajud dan salat sunat yang lain. Perbanyakkan istighfar, memohon keampunan atas segala dosa, serta melazimi doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebahagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Sememangnya malam nisfu Sya'ban memiliki kelebihannya yang tersendiri. Walaupun tiada riwayat khusus berkenaan amalan-amalan tertentu pada malam ini, kita tetap disarankan untuk menghidupkan malam tersebut dengan apa jua bentuk amalan yang dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan saleh adalah sunnah para ulama salaf maupun ulama khalaf. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif berkaitan malam nisfu Sya'ban, kata beliau, pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa para tabi'in yang lain memuliakan malam tersebut. Dan dalam masa yang sama, khatib mengingatkan semua jemaah agar malam yang penuh keberkatan ini tidak dicemari dengan perkara-perkara kemungkaran dan kemaksiatan. Janganlah malam yang sepatutnya dihidupkan dengan doa, dengan taubat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diisi dengan hiburan yang melalaikan, pergaulan yang melanggar batas syarak, serta dosa-dosa yang boleh mengeraskan hati kita. Begitu juga jangan kita lalai dan membiarkan bulan Sya'ban berlalu begitu sahaja. Sebaliknya, anggaplah ia sebagai madrasah persediaan sebelum kita melangkah ke bulan Ramadan. Persiapkanlah diri dengan melakukan ibadah dan amalan kebajikan walaupun sedikit, tetapi istiqamah agar ibadah kita menjadi lebih sempurna, jiwa yang lebih khusyuk,
dan akhirnya memperolehi ketakwaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tetamu Allah yang dikasihi, mengakhiri khutbah ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam hendaklah memanfaatkan keberkatan masa pada bulan Sya'ban ini dengan memperbanyakkan amalan soleh sebagai persiapan rohani sebelum melangkah ke bulan Ramadan yang mulia. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhi dosa syirik dan pergaduhan sesama manusia bagi mengelak hilangnya keberkatan hidup dan kemanisan beribadah. Tiga, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha menghidupkan amalan sunat serta meningkatkan kualiti ibadah agar mendapat keberkatan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, yaitu mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka rukuk tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Ma'idah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلام سلطان شرف الدين ابن الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلام Tengku Amir Syah Ibn Sultan Syarafuddin Ibn Syah Al-Hajj
في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berdasarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat. Serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami ini. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.